warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ma'al hijrah. Selamat menyambut tahun baru hijrah 1443 Hijriah. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, Muharram tiba lagi. Tahun silih berganti dengan cepatnya. Setiap tahun kita akan mengadakan sambutan ma'al hijrah pada setiap tanggal 1 Muharram. Dan tema sambutan pada tahun ini ialah Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Pada detik ini, umat Islam seluruh Malaysia akan kembali mengingati detik peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, serta peristiwa bagaimana baginda mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Justru itu, umat Islam perlu mengambil iktibar bahawa ukhuwah Islamiah yang kuat dan jitu adalah asas kepada perpaduan dan kesatuan ummah yang akan membawa kepada kejayaan dan kemajuan umat Islam ke era yang lebih global demi menjulang nama Islam ke persada dunia, seterusnya menjadi ikon terbaik di alam maya ini. Sambutan Tahun Baru Hijrah perlu mencapai matlamat sebenar, tepat dan selari dengan kehendak Islam. Apatah lagi dalam konteks hari ini masih ramai yang tidak menyedari falsafah di sebalik peristiwa agung itu. Menyedari hakikat itu, kami ingin mengajak anda untuk menelusuri hikmah dan pengajaran di sebalik peristiwa sambutan ma'al hijrah. Hijrah bukan sahaja bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Bahkan, hijrah itu juga adalah berubah daripada kekufuran dan apa-apa perkara yang menentang peraturan Allah kepada mentaati dan mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian secara sumur. Hijrah ialah daripada perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Hijrah pula adalah yang merupakan daripada iman yang rendah kepada iman yang lebih tinggi. Hijrah juga meletakkan harapan dan seluruh kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada semasa kita susah atau semasa kita senang, dan tidak hanya menyerahkan kepada takdir sahaja. Hijrah juga bermaksud berubah, iaitu berubah daripada melakukan kejahatan kepada kebaikan, daripada berakhlak buruk kepada berakhlak mulia, dan daripada tidak bertakwa kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah sebegini diharap berterusan sehingga hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang melakukan hijrah yang sebenar ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bermula pada bulan Safar, manakala sahabat-sahabat lain ramai yang berhijrah beberapa bulan sebelum baginda. Baginda sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Jadi, ada sedikit kekeliruan pada lirik nasyid yang kita dendangkan sejak kecil dahulu. 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi, bukan 1 Muharram ya. Agak pahit untuk menyampaikan, apatah lagi hendak ditelan, tetapi kebenaran bukan untuk terus disimpan. Muharram adalah bulan pertama dari 12 bulan dalam perkiraan orang-orang Arab zaman jahiliyah. Namun mereka tidak ada sistem tahun seperti sekarang. Maka Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memutuskan
Selepas perbincangan dengan para sahabat yang lain, perkiraan tahun bagi umat Islam ialah bermula pada tahun Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah itu, baginda berhijrah dari tempoh Safar hingga Rabiul Awal dan bukan dalam satu Muharram. Berdoa dalam Islam merupakan satu ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan makbulkan. Begitu juga dengan hadis-hadis yang banyak mendorong kita agar sentiasa berdoa. Sesiapa sahaja yang berdoa pada awal Muharram dengan doa yang dikehendaki. Tetapi mengadakan majlis khas dengan upacara khas dan dibaca doa khas pada awal dan akhir tahun dengan beranggapan akan dihapuskan dosa selama setahun, ia memerlukan dalil yang sahih daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Tiada satu pun hadis Nabi yang menunjukkan para sahabat mengamalkan doa khas Muharram. Tidak salah untuk dibacakan doa-doa tersebut kerana berdoa memanglah digalakkan, tetapi doa tersebut tidaklah seharusnya dijadikan satu amalan yang dilakukan hanya kerana datangnya tahun baru. Berdoalah dengan ikhlas pada setiap waktu, insya-Allah dikabulkan. Ada yang mendakwa bahawa catatan amalan ditutup pada akhir Zulhijjah dan dibuka pada awal Muharram. Ia tidak didasari dengan dalil Al-Quran, tidak juga daripada hadis Nabi SAW. Hadis-hadis yang sahih ada menyebut bahawa amalan kita dibentangkan pada yang pertama, setiap hari, iaitu setiap pagi dan petang. Yang kedua, 2 kali setiap minggu, iaitu pada setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Dan yang ketiga, setiap tahun, iaitu pada bulan Syaban, tapi bukan nisfu Syaban. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bulan Muharram sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram seperti mana dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang keempat itu. Okey, 4 bulan itu ialah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Namun, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan memperingati bulan Muharram untuk bebas dari api neraka. Jadi, jangan biarkan diri kita terbiasa dengan hadis-hadis palsu. Tawakuf, jangan sebar dan jangan beramal. Sebaliknya, sebarkanlah penjelasan tentangnya. Asyura ni kan berasal daripada perkataan bahasa Arab Asyara, iaitu 10. Hari Asyura iaitu hari ke-10 dalam bulan Muharram. Pertama, hari yang dicari fadilatnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengejar satu hari yang fadilatnya lebih berbanding hari-hari yang lain, melainkan hari ini, yaitu hari Ashura. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahawa puasa Ashura lebih afdal dari selepas puasa-puasa Ramadan jika dibandingkan hari-hari lain untuk berpuasa. Kedua, diampunkan dosa setahun yang lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasib 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qabla." Maksudnya, aku berharap ke atas Allah agar Ia dapat mengampunkan dosa setahun yang berlalu. Maka, marilah kita berpuasa pada 10 Muharram kerana ia merupakan sunnah Nabi. Pertama, beriltizam untuk berubah. Sebelum ini kita solat di hujung waktu, solatlah di awal waktu. Dan sebelum ini kita ingkar perintah ibu bapa, taatlah mereka. Kalau sebelum ini kita tidak buat kerja sekolah, berubahlah, beriltizamlah, siapkan kerja anda. Dan ini adalah untuk kebaikan diri anda sendiri. Kedua, amalkan berpuasa sunat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawa Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah SAW mengutamakan hari puasa yang dilebihkan atas hari lain kecuali hari ini, iaitu hari Ashura dan bulan Ramadan." Walaupun begitu, terdapat sebahagian ulama yang berpendapat puasa pada hari Ashura ini hendaklah dilakukan bersama sehari sebelumnya, iaitu dinamakan juga dengan hari apa? Hari Tasu'a, iaitu hari ke-9. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan baginda menyuruh orang ramai supaya berpuasa. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi." Maka Nabi SAW bersabda, "Sekiranya aku masih hidup tahun hadapan, tentu aku akan berpuasa pada hari ke-9." Riwayat Imam Muslim. Maka sebaik-baik puasa itu adalah pada hari ke-9 dan 10 bulan Muharram. Rasulullah SAW menggunakan semangat hijrah untuk mengeratkan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah dan kaum Ansar yang berasal dari Madinah. Hubungan yang dibina atas dasar Islam dan takwa inilah yang akhirnya berjaya membentuk kesatuan fikrah dan kerjasama di kalangan masyarakat Arab Islam di Madinah. Jadi, saudara-saudari sekalian, marilah kita rapatkan ukhuwah, eratkan tali persahabatan, lakukanlah perkara-perkara yang boleh mengeratkan persaudaraan. Walau kunjungan kita terbatas dalam musim pandemik ini, gunakanlah alternatif lain yang boleh menyantuni ukhuwah sesama kita. Dalam sebuah kitab menyebut bila mana kapal Nabi Nuh AS berlabuh di Judi pada hari Ashura, berkata Nabi Nuh AS kepada umatnya, "Himpunkan apa yang kamu miliki daripada makanan yang lebih-lebih." Maka dibawalah satu genggam daripada kacang bakila, iaitu kacang pul, dan satu genggam kacang adas, paus, dan hintok, dan tepung, sehingga menjadi 7 jenis biji-bijian yang dimasak. Maka berkatalah Nabi Nuh AS, "Masaklah sekalian, kerana kamu sudah mendapat kesenangan sekarang."
Kisah seperti ini amat perlu kepada kajian yang mendalam agar kesahihannya dapat dibuktikan. Bukanlah bermaksud dengan ketiadaan dalil yang jelas ia menghalang orang untuk memasak bumbu tersebut. Bahkan memasak apa sekalipun adalah harus, selagi mana ianya halal dan baik. Cuma di sini perlulah berhati-hati supaya tidak mengaitkannya sebagai sunnah Nabi dan menganggapnya ia perlu dilakukan setiap tahun pada 10 Muharram. Sebenarnya, memberi makan kepada orang lain adalah amalan yang mulia dan lebih mulia lagi bagi mereka yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Memasaklah dengan niat bersedekah, apatah lagi kepada orang fakir, miskin dan juga orang yang amat memerlukan, tanpa mengaitkannya dengan agama, dengan hari tertentu, tempat-tempat tertentu, mana-mana nabi ataupun individu. Kesimpulannya, hendaklah berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu amalan agar amalan kita sentiasa menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan hadis palsu dan hadis yang tidak sahih mengakibatkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Alangkah beruntungnya seseorang yang kembali ke akhirat dalam keadaan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah malangnya seseorang yang menghadap Allah tiba-tiba mendapati amalannya ditolak. Fikir-fikirkanlah, manfaatkanlah kelebihan bulan Muharram. Semoga dengan pencerahan ini, kita semua sentiasa berada di atas dalil dan asas sesuatu yang kuat dan sahih. Justru itu, marilah kita menjadikan hijrah kita dari tahun 1442 ke tahun 1443 ini lebih bermakna dengan meningkatkan semangat dan azam yang lebih baik. Selamat berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa pada hari Ashura. Selamat menyambut tahun baru Hijrah. Manhaj Rabbani, ummah berkualiti.